Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan PMP kita ya pada hari ini iaitu Matematik Tingkatan 4 bab 3. Tajuk kita pada hari ini adalah penakulan logik. Okey, tajuk ini adalah tajuk wajib dalam SPM. Maknanya tajuk yang famous lah. Dan tajuk ini adalah markah bonus untuk kamu. Maknanya senang sahaja tajuk ini tetapi memerlukan pemahaman lah. Memerlukan pemahaman macam mana cara untuk menjawab soalan ini. Okey, jadi cikgu akan terangkan kepada kamu dan kamu tolong dengar elok-elok apa yang cikgu terangkan. Okey, subtopik kita adalah penyataan. Okey, kita tengok dalam tajuk ini apa yang perlu kamu tahu. Apa yang kamu perlu tahu apabila saya terangkan tajuk ini adalah kamu dapat menerangkan maksud penyataan dan seterusnya menentukan nilai kebenaran bagi suatu penyataan tersebut. Apakah maksud dia? Okey, maksud dia yang pertama kamu kena faham dulu apakah maksud penyataan ni. Okey, penyataan ini adalah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Sama ada benar ataupun palsu. Tetapi bukan kedua-duanya. Maknanya bila ada satu-satu ayat tu, bila kita baca, yang ni salah ni. Yang ni benar ni. Yang ni palsu ni. Untuk di dalam tajuk ini, kita hanya menggunakan dua perkataan sahaja, iaitu benar dan palsu. Kamu tak jumpa perkataan lain. Kita tak nak perkataan betul, salah, tak ada. Perkataan yang digunakan di dalam penyataan ini adalah benar dan palsu sahaja. Betul, salah, tidak, yang itu bukan. Penyataan kita hanya guna dua perkataan sahaja iaitu benar dan palsu. Okey, penyataan ni kita boleh bahagikan kepada dua. Apa dia? Yang tadilah. Penyataan benar dan penyataan palsu. Okey, contohnya ayat burung merak berwarna-warni. Okey, burung merak berwarna-warni. Adakah ini penyataan benar? Okey, bila kita baca, ya. Burung merak memang warna-warni. Bulunya berwarna-warni. Maknanya ini penyataan benar. Maknanya ini penyataan benar. Yang kedua, ikan paus adalah spesies mamalia. Benar ataupun palsu? Ikan paus dia bernafas melalui paru-paru. Maknanya dia adalah spesies mamalia. Maknanya dia adalah benar. Penyataan benar. Okey, dan yang ketiga. Gajah mempunyai taring. Adakah gajah mempunyai taring? Biasanya yang mempunyai taring ini haiwan karnivor. Haiwan yang makan daging. Gajah dia makan taring kah? Makan taring. Gajah dia makan daging kah? Maknanya gajah ni dia makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Maknanya gajah bukan mempunyai taring tetapi dia mempunyai gading. Dia mempunyai gading. Maknanya penyataan ini adalah penyataan palsu. Itu maksud dia. Maksud dia penyataan tadi kita boleh tentukan sama ada dia benar ataupun palsu. Bila kita baca ayat tersebut, yang ni benar. Yang ni palsu. Itu maksud dia. Bila kita dapat tentukan benar ataupun palsu, itu adalah penyataan. Okey, untuk lebih detail lagi kita akan tengok seterusnya. Okey, seterusnya. Awas ya. Awas. Apa awas ni? Okey. Ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Okey. Ayat tanya, yang pertama adalah ayat tanya. Yang pertama ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan, apa dia? Bukan penyataan. Bukan penyataan. Kenapa ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan ini bukan penyataan? Sebabnya ayat-ayat ini tidak dapat ditentukan kebenarannya. Maknanya bila kita baca ayat tersebut, kita tidak dapat ditentukan. Maknanya penyataan ini benar ataupun palsu. Okey, kita tengok contoh. Apakah itu ayat tanya? Macam cikgu mengajar bahasa Melayu pula kan? Ya. Okey, soalan ini banyak kepada soalan membaca. Soalan memerlukan pemahaman. Okey, ayat tanya ni biasanya kamu pun tahu apa itu ayat tanya. Ayat tanya ni adalah ayat yang mempunyai tanda tanya lah. Okey, contohnya siapa nama kamu, di mana rumah kamu, mengapa kamu sedih. Okey, ini adalah contoh-contoh ayat tanya yang mempunyai tanda
Tanyalah yang mempunyai tanda tanya ini. Bila ayat tersebut mempunyai tanda tanya, makanya ayat ini bukan penyataan. Okey, kita tengok pula contoh ayat perintah. Okey, ayat perintah macam mana? Ayat perintah ni ayat mengarah lah. Yang mengarahkan orang. Okey, contohnya tolong senyap. Ni bukan ayat perintah, ini ayat seruan ya. Ni ayat seruan. Ayat seruan ni ada tanda seru di belakang. Ada tanda seru di belakang. Contohnya, tolong senyap. Diam kamu. Cis, berambus kau. Wah, comelnya. Yang ini bila ada tanda seru di belakang juga ini juga bukan penyataan. Ini juga bukan penyataan. Okey, seterusnya kita tengok satu lagi iaitu ayat perintah. Ayat perintah ni ayat mengarah. Okey, ayat mengarah. Contohnya, jemput makan, dia suruh makan. Sila beratur. Okey, dia suruh beratur. Okey, siapkan latihan ini. Okey, ini adalah contoh-contoh ayat perintah. Okey, ayat perintah juga bukan penyataan. Tanda tanya bukan penyataan, tanda ayat seruan bukan penyataan dan ayat perintah juga bukan penyataan. Satu lagi, bukan penyataan apabila ayat tidak lengkap. Ayat tidak lengkap ni biasanya dalam matematik lah. Dalam matematik yang mana ayat yang lengkap dia mesti mempunyai tanda sama dengan. Ada bahagian kiri dan kanan. Contohnya apa? Contohnya 3 tambah dengan 2 sama dengan 5. Maknanya kita ada satu bahagian di sebelah kanan dan satu bahagian di sebelah kiri. Okey? Bila ayat yang lengkap ni, ini penyataan. Tetapi sekarang, cuba kamu tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1, ayat ini tidak lengkap sebab dia ada 2 tambah 3 sahaja. Tanda sama dengan dia tak ada. Maknanya yang ini bukan penyataan. Sebab apa? Sebab dia tidak lengkap. Sama juga dengan soalan nombor 2. Soalan nombor 2, X tolak dengan 3. Dia tiada sama dengan. Sama juga. Ini juga bukan ayat penyataan. Okey. Yang ketiga adalah Y tambah dengan X equal to 5. Adakah ini penyataan? Okey, sekarang kita tengok Y tambah dengan X sama dengan 5. Ya, kita ada bahagian kanan dan kiri. Tetapi nilai Y dan nilai sekarang ni kita tidak tahu. Okey, kita panggil nilai dengan Y ni, kita panggil nilai dia adalah unknown. Nilai yang tidak diketahui. Apabila nilai yang tidak diketahui, maknanya kita tidak tahu sama ada Y ni sama dengan 1 kah? Y ni sama dengan 2 kah? Y ni sama dengan 3 kah? Kita tidak tahu. Sama juga dengan X. X sama dengan 1 kah? X sama dengan 2 kah? X sama dengan 3 kah? Kita tidak tahu. Sebab apa? Sebab di dalam soalan ini dia tidak nyatakan X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Bila dia tidak nyatakan nilai unknown seperti ini, ada huruf seperti ini juga bukan penyataan. Sama juga dengan soalan 4. Sama juga dengan contoh 4. Contoh 4, yes, kita ada bahagian kiri dan kanan iaitu 6X lebih kecil daripada 4. Tetapi sama juga. Apabila ada huruf ini kita tidak tahu berapa nilai dia. Makanya yang ini, makanya ini juga bukan penyataan. Ingat ya, penyataan kita ada 3 jenis. Ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan dan satu lagi ayat yang tidak lengkap ataupun nilai-nilai yang tidak diketahui. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, contoh 1 dalam buku teks kamu. Tentukan sama ada ayat-ayat di bawah ialah penyataan ataupun bukan. Okey, dia suruh kamu tentukan sama ada ayat ini penyataan ataupun bukan penyataan. Okey, yang pertama, tolong hantar buku ini. Tolong hantar buku kerja ini. Adakah ini penyataan? Okey, ini adalah ayat arahan. Okey, ayat arahan ataupun ayat perintah. Ayat perintah tadi sudah cikgu bagi tahu bila ayat perintah ini bukan penyataan. Kenapa bukan penyataan? Sebab ayat ini adalah ayat perintah. Okey. Okey, yang kedua. Menara Kuala Lumpur ialah menara yang paling tinggi di Malaysia. Okey, kenyataan ini ya, kita boleh tentukan sama ada dia benar ataupun palsu. Maknanya dia adalah penyataan.
Penyataan. Okey, dan yang ketiga. Bagaimanakah anda datang ke sekolah? Okey, ada tanda tanya. Bila ada tanda tanya, macam cikgu cakap tadi, ini adalah bukan penyataan. Kenapa bukan penyataan? Samalah macam tadi sebab kita ayat ini adalah ayat tanya. Okey, dan yang keempat, X tambah dengan 3 sama dengan 5. Adakah ini ayat penyataan? Okey, X kita ada kedua-dua bahagian kiri dan kanan, tetapi kita ada huruf. Huruf kita apa? Huruf kita adalah X. Nilai X ini kita tidak tahu nilai dia berapa. Makanya X ni sama dengan 1 ke, X ni sama dengan 2 ke, X ni sama dengan 3 ke. Maknanya kita tidak tahu. Tidak tahu. Ini adalah unknown, nilai yang tidak diketahui. Maka bila kita tidak tahu nilai dia, ini bukan penyataan. Bukan penyataan. Dan E. Okey, E dia bagi tahu kamu negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. Okey, negatif 6. Negatif 6 ni, okey, mau tahu negatif dia bagi, kalau nombor negatif semakin besar, jika ada nilai positif, nilai negatif ni, semakin besar nilai tersebut, maknanya dia semakin muflis. Dia semakin bankrupt. Ni berhutang RM6, yang ni berhutang RM8. Yang mana yang paling banyak hutang? Okey, yang ini paling banyak hutang, betul tak? Maknanya yang ni lah yang paling muflis, paling banyak hutang. Jadi yang mana lagi miskin? Okey, yang lagi miskin yang inilah. Okey, maknanya yang di sini kaya lah sedikit. Maknanya penyataan ini salah. Sebenarnya dia adalah negatif 6 lebih besar daripada negatif 8. Maknanya bila kita dapat tentukan dia punya kenyataan ini adalah palsu, maknanya dia adalah penyataan. Ingat ya, penyataan ni bila kita baca ayat tersebut, kita dapat tentukan dia benar ataupun palsu, dia adalah penyataan. Kecuali yang inilah. Yang ini kita tidak dapat tentukan. Kalau ada nilai unknown, nilai yang tidak diketahui, huruf-huruf ni, kita tidak tahu nak kata dia betul ataupun salah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu nilai dia. Bila kita tidak tahu nilai dia, dia adalah bukan penyataan. Okey, seterusnya. Kita tengok contoh-contoh penyataan palsu dan contoh penyataan benar. Okey, contoh penyataan palsu, ayam berkaki 8. Ayam berkaki 8. Sebenarnya apa? Sebenarnya penyataan yang benar adalah ayam berkaki 2. Sama juga. Contoh lagi, ayam berkebolehan untuk terbang. Palsu lah. Sebab apa? Ayam pula. Ikan berkebolehan untuk terbang. Ya ke ikan boleh terbang? Palsu lah kan? Sebab apa? Sebab ikan berkebolehan untuk berenang. Bukannya terbang. Ikan dia ada insan dia. Dia ada sirip dia. Dia ada sirip insan dia. Itulah dia punya fungsi untuk dia berenang. Okey, seterusnya. COVID-19 tidak berbahaya. Palsu ya. Kenapa? COVID-19 sudah menyerang dunia. Ramai sudah yang meninggal. Memang sangat berbahaya dan senang untuk dijangkiti. Jadi kebenaran dia, penyataan yang benar adalah COVID-19 sangat berbahaya. Okey, seterusnya. Contoh lagi. 3 tambah 1 sama dengan 9. Betul ke 3 tambah 1 sama dengan 9? Okey, yang sebenarnya adalah, bila kita dapat tentukan 3 tambah 1, nilai dia sebenarnya 4. Ini penyataan yang benar. Sama dengan 9 ni kita tahu, yang ni salah ni, salah. Okey, salah maknanya dia adalah penyataan palsu. Okey, seterusnya contoh dia adalah 9 tolak 5 sama dengan 20. Okey, 9 tolak dengan 5 sebenarnya apa? Okey, sebenarnya adalah 4. Maknanya yang ini benar. Yang ni salah. Okey, dan yang terakhir contoh dia adalah segitiga mempunyai 2 bucu. Betul ataupun salah? Palsu ataupun benar? Bukan betul atau salah. Kita guna palsu dan benar. Segitiga mempunyai 2 bucu. Jika segitiga mempunyai 2 bucu. Maknanya yang ini adalah palsu. Kenapa? Sebab segitiga mempunyai 3 bucu. Segi 4 bucu, segi 5 bucu. Maknanya dia ikut dia punya bilangan bucu dia lah.
Okey, seterusnya kita tengok. Satu lagi yang menentukan penyataan tersebut, saya harap kamu sudah fahamlah apa maksud penyataan tadi ya. Penyataan kita ada dua jenis, iaitu penyataan benar dan penyataan palsu. Satu lagi yang menentukan penyataan itu benar ataupun palsu adalah pengkuantiti. Apa itu pengkuantiti? Pengkuantiti ni kita ada dua. Yang pertama adalah semua. Semua ni semualah. Okey, satu lagi adalah sebilangan. Sebilangan ni maksudnya separuh saja, sedikit saja, sebahagian saja. Maknanya dia tidak semua. Okey, kalau semua ni semualah semua terlibat. Kalau yang dalam satu rumah tu, satu rumah kamu ada 10 orang. Contohnya adik kamu, ayah kamu, abang kamu, bapa saudara kamu, ada 10 orang. Semua tu terlibat. Kalau sebilangan ni, mungkin ayah dengan mak kamu je. Mungkin adik-adik kamu saja, yang lain tidak. Maknanya dia separuh saja, ataupun seorang saja, ataupun dua orang saja. Itu maksud dia. Maksudnya semua dan sebilangan. Apa maksud cikgu ni? Apa kaitan semua dan sebilangan dengan penyataan ni? Okey, kita tengok. Contohnya, yang menggunakan perkataan semua lah. Yang ni contoh cikgu bagi ni ayat dalam bahasa Melayu lah. Semua kucing mempunyai misai. Ya, betul lah. Semua kucing mempunyai misai. Okey, semua gandaan 4 adalah gandaan 2. Ya, maknanya gandaan 4 adalah gandaan 2. Sama sahaja ni. Okey, seterusnya kita tengok lagi contoh. Sebilangan kerusi berkaki 4. Kenapa sebilangan kerusi berkaki 4? Sebab kerusi ada yang berkaki 4. Ada yang berkaki 2. Ada yang berkaki 1. Ya ke cikgu? Yang berkaki 1 ni macam mana? Yang macam ni. Ni kerusi kan? Dia gini. Ni kerusi. Ni kerusi tempat kamu duduk. Ada yang berkaki 1. Dan ada juga kerusi yang berkaki 2. Ada juga kerusi yang berkaki 3. Kerusi ni ada banyak jenis. Sebab tu dah dikata sebilangan sahaja. Sebilangan kerusi berkaki 4. Okey, seterusnya. Sebilangan nombor adalah nombor perdana. Okey, nombor perdana. Cikgu harap kamu ingatlah nombor perdana ni apa. Kalau kamu tidak ingat, kejap lagi nanti cikgu terangkan. Okey, seterusnya. Kita tengok. Contoh penyataan palsu. Contohlah. Contoh. Yang menggunakan perkataan semua. Semua nombor adalah nombor genap. Okey, nombor ni sebenarnya dia terbahagi kepada nombor ganjil dan nombor genap. Nombor ganjil dan nombor genap, bukannya nombor genap sahaja. Maknanya bila dia menggunakan perkataan semua, penyataan itu adalah palsu. Tetapi kalau dia guna penyataan sebilangan, sebilangan nombor adalah nombor genap. Bila sebilangan, maksudnya betul lah. Tapi sekarang dia menggunakan perkataan semua. Semua nombor adalah nombor genap. Maknanya penyataan ini adalah penyataan palsu. Kenapa? Sebab nombor, ada nombor ganjil dan ada nombor genap. Okey, seterusnya. Contoh sebilangan palsu ini adalah, sebilangan ayam adalah berbulu. Berbulu pelepah lah. Okey. Ayam ni, spesies ayam ni dia termasuk burung lah. Termasuk burung. Semuanya mempunyai bulu. Bukan sebilangan. Okey, seterusnya. Kita tengok contoh seterusnya. Contoh 3. Tentukan sama ada penyataan matematik di bawah benar ataupun palsu. Sekiranya palsu, buktikan. Okey, yang pertama. Semua poligon mempunyai penjuru. Semua poligon mempunyai penjuru. Okey, maksudnya salah. Kenapa salah? Sebab kalau poligon, kalau segitiga poligon ni semua bentuk-bentuk lah. Bentuk segitiga, bentuk segi 4, bentuk pentagon, bentuk heksagon. Kalau bentuk segitiga ni dia tidak mempunyai penjuru. Maknanya yang ini adalah palsu. Seterusnya, sebilangan nombor kuasa 2 sempurna adalah nombor bulat. Iyalah. Maknanya 1 kuasa 2, 1. Kamu tahu tak nombor bulat ni apa? Nombor bulat ni nombor seketul-seketul. Maknanya nombor seketul lah. Nombor 1, 2, 3, 4. Dia bukan nombor perpuluhan. Kalau 1.5 ini bukan nombor bulat.
Kalau 3/4 ini bukan nombor bulat. Dia nombor seketul-seketul. Yang tiada nombor perpuluhan dan tiada nombor negatif. Okey, seterusnya 2/2 nilai dia 4. 3/2 nilai dia 9. Maknanya sebilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Dia bukan sebilangan tetapi semua. Maknanya yang ni juga palsu. Okey, seterusnya semua nombor genap mempunyai faktor perdana. Semua nombor genap mempunyai faktor perdana. Okey, mempunyai faktor perdana. Faktor perdana ni kamu tahu tak nombor apa dia? Kamu tahu tak? Okey, seterusnya semua nombor genap mempunyai faktor perdana. Okey, faktor perdana nanti cikgu jelaskan kemudian. Maknanya yang ni adalah benar, penyataan benar. Okey. Dan seterusnya yang D adalah sebilangan garis lurus memintas pada paksi Y. Ya, garis lurus ni kan kita ada paksi X, paksi Y. Di sini paksi Y ya. Dan di sini paksi X. Ada garis yang memintas seperti ini. Kalau yang ni dia memintas, maknanya dia melintas pada paksi Y. Dan ada garis yang hanya melintas pada paksi X. Dan ada garis yang memintas pada paksi Y sahaja. Yang ni memintas pada paksi X. Maknanya bukan semua garis lah, maknanya sebilangan sahaja. Maknanya dia adalah benar. Benar. Okey, kita tengok untuk kamu lagi jelas, kamu lagi faham, kita tengok seterusnya. Kita cuba tengok subtopik yang kedua iaitu masih lagi penakulan logik, masih lagi penyataan tetapi penafian penyataan. Dalam penyataan tersebut macam ayat tadilah, macam ayat tadi kita baca ayam berkaki dua. Okey, kita nak nafikan dia. Kita nak nafikan dia. Nafi menafikan ni maknanya menidakkan dia. Okey, apa maksud dia? Bagaimana untuk menafikan suatu penyataan? Maksud dia kita menggunakan perkataan tidak. Okey, untuk menafikan penyataan ini kita menggunakan perkataan tidak, bukan, tidak ataupun bukan untuk menafikan suatu penyataan. Penyataan ditulis, penafian penyataan ditulis sebagai ni tanda cacing kemudian P. Apa maksud tanda cacing ni? Tanda cacing ni kita nak baca macam mana? Tanda cacing ni kita sebut tanda cacing P ini disebut sebagai tilde P. Kita sebut tilde P. Tilde P ni maksud dia apa? Menafikan penyataan, penafian penyataan. Penafian penyataan. Tilde P. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, melalui proses penafian contohnya. Okey, ini contoh dia. 3 tambah 4, 7 sama dengan 7. Ini adalah penyataan benar. Sekarang kita nak nafikan dia. Tanda sama dengan. Ini tanda sama dengan. Bila kita nak nafikan dia, okey, kita akan letak tanda inilah. Ni. Tilde P. Tilde P maksudnya kita menidakkan dia. Dia kata sama dengan. Bila kita nak nafikan, kita akan buat dia tanda tidak sama. Ini maksudnya tanda tidak sama dengan 7. Okey, bila tidak sama dengan 7, penyataan ini adalah palsu. Kenapa? Sebab 3 tambah 4 memanglah 7. Maknanya yang ini palsu lah. Dia punya penyataan. Tengok contoh yang kedua. Semua burung boleh terbang. Semua burung boleh terbang. Betulkah? Maknanya tidak. Kenapa? Burung, contohnya burung puyuh. Burung puyuh tidak boleh terbang. Contoh lagi burung apa? Burung penguin. Burung penguin tidak boleh terbang. Burung penguin juga termasuk dalam golongan burung. Maknanya ini adalah penyataan palsu. Jadi macam mana kita nak nafikan penyataan ini? Tidak semua burung boleh terbang. Ini cara dia. Kita letak tanda tidak di depan dia. Tidak. Sudah dia bagi tahu kan tadi cara untuk nafikan satu-satu kita tambah perkataan tidak ataupun perkataan bukan. Okey. Jadi bila kita buat perkataan tidak, dia akan jadi penyataan benar. Kenapa? Sebab penguin dan puyuh tidak boleh terbang. Okey, seterusnya. Contoh 3, sebilangan ikan bernafas melalui paru-paru. Yakah? Sebilangan ikan bernafas melalui paru-paru. Ingat ya, ikan paus juga ikan. Ikan paus, dia bernafas melalui paru-paru. Tetapi ikan biasa yang kamu beli di kedai itulah. Yang beli di kedai, yang beli di pasar itu bernafas melalui insang. Maknanya tidak semua ikan bernafas melalui paru-paru. Maknanya ini betul lah. Maknanya
yang bernafas melalui paru-paru hanyalah adalah apa nama tadi? Ikan paus. Maknanya yang ini adalah sebilangan ikan bernafas melalui paru-paru. Betul lah. Maknanya salah ni. Saya buat salah ni. Maknanya ini sebilangan ikan tidak bernafas melalui paru-paru. Saya punya kenyataan ni salah ya. Saya punya slide ni salah. Salah. Sebilangan maksudnya betul lah. Betul lah penyataan ini. Yang saya buat ni salah. Yang ini sebenarnya penyataan benar. Ini bukan perkataan, sepatutnya saya gantikan ayat ini dengan perkataan semua. Semua ikan bernafas melalui paru-paru. Barulah kita boleh guna penyataan ini adalah penyataan palsu. Okey, semua ikan bernafas melalui paru-paru. Kenapa? Sebab tidak semua ikan bernafas melalui paru-paru. Ada yang bernafas melalui insan. Insan. Maknanya dia adalah penyataan palsu. Betul lah dia. Okey. Yang ni semua gantikan dengan perkataan semua. Semua ikan tidak bernafas melalui paru-paru. Maknanya yang ni akan menjadi penyataan benar. Okey, seterusnya. Kita tengok contoh seterusnya. Okey. Bentuk satu penafian tildapi bagi penyataan P berikut dengan menggunakan perkataan tidak ataupun bukan. Sama sajalah. Okey. Tildapi maksudnya 12 bukan gandaan 5. Tambah saja perkataan bukan. Okey, seterusnya 41 bukan nombor perdana. Kita menafikan dia. Dan di sini adalah bukan semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Okey, tambah saja. Perkataan yang ditambah ni apa dia? Perkataan yang ditambah di sini bukan adalah perkataan bukan. Ni bukan. Okey, seterusnya 0.4 meter tidak bersamaan dengan 400 mm. Okey. Dia suruh kamu menggunakan perkataan tidak dan bukan saja untuk buat penafian penyataan. Okey, seterusnya kita tengok lagi contoh. Okey, ini praktiskan diri. Okey, praktiskan diri. Latihan dalam buku teks kamu lah. Okey, sepatutnya saya tidak perlu bincangkan, tapi saya untuk jelaskan kamu lagi, kita bincanglah. Sama juga dia bagi tahu menggunakan perkataan. Okey, dia suruh buat penafian penyataan menggunakan perkataan tidak dan bukan juga. Kemudian tentukan kebenaran tersebut. Okey, contoh yang pertama. Okey, dia suruh guna perkataan tidak dan bukan, tambah sajalah. Sama ada kamu mau tambah bukan ataupun tidak di depan tu, kamu tengoklah susunan ayat tu. Kasih comelkan ayat tersebut. Kasih comelkan ayat tersebut. Jadi kita nak tambah perkataan bukan, tengoklah kedudukan yang sesuai untuk dia. Jadi yang di sini, tildapi, penafian penyataan adalah 819 ialah bukan gandaan 9. Benar ataupun palsu ni, bahagilah. 819 bahagi dengan 9 dapat berapa? Okey, kalau dapat perpuluhan maknanya bukan. Kalau dapat nombor ketul, yes, dia adalah gandaan 9. Maknanya dia adalah penyataan benar. Okey, contoh lagi. Lelayang mempunyai dua paksi simetri. Okey, bila kita buat penyataan, lelayang. Kamu tahu tak lelayang ni apa? Lelayang tidak mempunyai dua paksi simetri. Lelayang ni layang-layang lah. Layang-layang. Kalau tidak sama, kamu punya layang-layang, maknanya layang-layang kamu tidak dapat terbang lah di langit. Maknanya dia perlu sama dia punya ni layang-layang kamu ni, layang-layang kamu. Dia perlu sama dia punya ni. Bila kamu lipat kamu punya layang-layang, dia perlu sama besar. Maknanya betul lah ni. Tidak mempunyai paksi ni, maknanya yang ni adalah penyataan palsu. Okey, seterusnya nombor 3. Nombor 3 adalah kon tidak mempunyai satu muka melengkung. Tambah saja perkataan tidak. Seterusnya nombor 4. Dua garis selari mempunyai kecurunan yang sama. Okey, bila selari ni maksudnya bentuk dia punya condong dia sama. Kalau condong dia macam ni sama. Kalau satu garis macam ni, satu lagi pun mesti macam ni. Maknanya dia sama. Bila sama condong, maknanya dia mempunyai kecurunan yang sama. Maknanya yang ni adalah penyataan benar. Yang ni bila kamu tambah perkataan tidak, yang ni akan menjadi penyataan palsu.
Okey, seterusnya yang terakhir. Semua persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama. Okey, persamaan kuadratik ni ni dalam bab 1 ni. Dalam bab 1 dia mempunyai punca yang sama. Maknanya salah. Salah. Maknanya bila kita mau menafikan dia, kita buatlah semua penyataan kuadratik tidak mempunyai. Kita tambah di tempat yang bersesuaian lah. Bersesuaian dengan kedudukan dia. Nak tambah perkataan bukan ataupun tidak, tidak semestinya di depan dan tidak semestinya di tengah. Mesti kita tengok susunan ayat tu. Bila kita baca, oh sedapnya baca ayat ini. Eloknya ayat ini. Mesti kamu wajib kasih comelkan kamu punya wajib comelkan kamu punya ayat. Jangan kamu suka-suka hati je letak di depan ke di belakang ke. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham dan jelas dengan subtopik penyataan. Dan ada dua subtopik penyataan dan penafian penyataan. Penafian penyataan ni kita baca dia dengan tilde P. Bila jumpa perkataan ini tilde P, yang mana kita menggunakan perkataan tidak dan bukan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, tolong tanya cikgu dan tolong PM cikgu. Cikgu akan cuba jelaskan dengan sebaiknya. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.